Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Puan beberapa perkara tentang PT3. Ya, saya. Okey, sebagai seorang pentadbir sekolah, ketika mula kita perkenalkan PT3, apa expectation Puan? Saya ceritakan gambaran saya dan guru-guru ya di sekolah ni. Mula kita memang agak keliru lah. Sebabnya dah bertahun-tahun kita ada PMR. Dan apabila PMR dimasukkan dan ditukarkan kepada PBS, jadi kita amat sokonglah. Sebabnya dalam konteks itu sekolah saya di luar bandar. Jadi untuk menilai pelajar-pelajar dalam PMR pada 3-4 hari tersebut agak tidak adil, kerana pelajar-pelajar ada yang datang, ada yang tidak datang. Jadi kebetulan kalau dia hanya datang untuk menduduki peperiksaan PMR tu, memang agak menjadikan sesuatu yang agak kurang memuaskan bagi pihak kami pentadbir dan juga guru, kerana pelajar akan datang hanya untuk duduki periksa PMR saja, dan sepanjang hari lain tu dia tidak datang ke sekolah. Dan bila ditukar kepada konsep PBS, kami memang sokong. Dan bila adanya pula salah satu pada komponen PBS itu adalah Peperiksaan Pusat di mana dia adakan PT3. Jadi kami bukan kata keliru, tapi menerima segala cadangan yang ditetapkan oleh KPM, kerana kita tahu apa segala perubahan dibuat adalah untuk kebaikan anak-anak pelajar kita. Dan bila kita tahu bagaimana konsep untuk berjalankan PT3, di mana guru-guru diberi mandat yang besar untuk mentafsir pelajar-pelajar tersebut ya, menjadi pemeriksa. Jadi kita memang sokong tak amat sangatlah, kerana guru mengajar selama ni dan guru tahu apa yang dia ajar, dan guru pula menilai kertas soalan tu. Jadi memang tepatlah. Sebabnya itu akan membawa kepada konsep guru mengajar, guru mentafsir dan anak pelajar belajar. Maknanya Puan setuju yang pentaksiran itu bukan hanya dalam Dewan Peperiksaan. Ya, Dia saya. akan berlaku Sepanjang masa, ya saya. Bagaimana pula dari segi penerimaan ibu bapa bila kita berubah dari PMR ke PT3, mengikut apa yang persepsi Puan lihat pada ibu bapa di sekolah ni lah? Mula-mula diadakan PBS dan PT3 tu ramai ibu bapa yang keliru. Jadi surat siaran juga dikeluarkan oleh KPM kepada sekolah untuk mewar-warkan apakah dia PBS dan juga PT3 kepada ibu bapa. Dan itu amat penting bagi setiap sekolah, kerana tanpa pengetahuan, guru-guru ibu bapa tidak akan tahu bahawa PT3 ni tidak sama dengan PMR dan konsepnya berbeza. Di mana sepanjang tahun pelajar-pelajar hadir untuk membuat PBS, tapi pada hari yang telah ditetapkan jadual mengikut PT3, pelajar-pelajar perlu datang hadir untuk ditafsir ataupun dinilai untuk melihat tahap pencapaian yang telah dikuasai oleh pelajar-pelajar sepanjang tahun. Jadi saya rasa yang pentingnya pendedahan diberi kepada ibu bapa. Kalau kita beri pendedahan kepada ibu bapa dengan sokongan padu daripada PIBG lah. PIBG mainkan peranan yang penting untuk mewawarkan apakah itu PT3 kepada ibu bapa. InsyaAllah saya rasa tahap kekeliruan tu akan berkurangan. Dan oleh kerana ini adalah tahun pertama PT3, jadi masih lagi ada seketika pelajar yang ibu bapa yang masih bertanya apakah itu PT3, bagaimana konsep sebagainya. Dan persoalannya mereka nak tahu bagaimana PT3 ni dari segi pemberian markah dia. Kita tahu PBS diberi band 1 hingga 6, PT3 ni diberi grade. Jadi macam mana wajarannya tersebut? Kadang kami guru pun tertanya juga. Okey Puan, jadi apa usaha-usaha yang sekolah buat untuk memberi pemahaman dalam kalangan pelajar, terutama murid tingkatan 3?
Okey, pada awal tahun pun kita dah maklum pada pelajar-pelajar, ini dah tahun ketiga. Jadi tahun pertama tu mereka dah tahu bahawa mereka akan melalui satu transformasi yang terbaru, okey, iaitu pentadbiran sepanjang masa, ya, semasa mereka di sekolah. Jadi kita dah build dia punya minda, set dan minda mereka bahawa mereka harus datang ke sekolah setiap hari untuk menjalani PBS ini. Dia masuk tahun kedua, saya rasa pelajar-pelajar dan guru-guru dah berkata orang tu dah ada pemberdayaan berlaku. Lepas tu bila masuk kepada tingkatan 3, PT3 kita dapat perubahan yang terkini pada bulan 6, di mana kita didedahkan pada format, dan bulan 10 peperiksaan ataupun pentadbiran berlaku. Jadi itu memberi ruang yang agak pendapat saya agak nak kata cukup pun tidak sangat. Agak singkat, ya, untuk guru-guru memberi pendarahan format ni kepada anak-anak pelajar. Jadi walaupun kita tahu bahawa ini adalah tahun pertama dan masih ada lagi penambahbaikan yang perlu dibuat, dan insya-Allah bila dah lepas je PT3 ni, baru guru-guru dah tahu bagaimana format dia, apakah yang akan mereka hadapi pada tahun-tahun akan datang. Dan pelajar pun tahun 3 tu dah tahu kepentingannya PT3 dan juga kepentingannya mereka hadir ke sekolah sepanjang tahun untuk PBS. Kerana kedua-duanya adalah penting, PBS dan PT3 adalah penting untuk mereka. Bagaimana dari segi sekolah merancang untuk membantu anak-anak dari segi pelaksanaan instrumen pelbagai yang mana mereka perlu mencari maklumat? Okey, kita lihat daripada subjek yang di mana mereka perlu mencari maklumat adalah sejarah dan geografi. Jadi kita merancang dari awal di mana guru-guru sejarah geografi telah diberi taklimat di peringkat daerah, dan juga di peringkat sekolah untuk memahami apakah konsep kertas projek ataupun kerja lapangan yang harus dibuat oleh pelajar-pelajar. Dan kita adakan beberapa sesi pendedahan kepada pelajar-pelajar, ya, untuk memantapkan lagi mereka dari segi bagaimana nak cari maklumat, bagaimana mereka nak akses maklumat tu, pelbagai bidang. Mereka boleh cari maklumat tu di online, internet. Okay, jadi kita bukakan pusat sumber, kita bukakan ruang peluang untuk pelajar mencari ni dalam kawasan sekolah, sebabnya tak semua ibu bapa ataupun rumah ada komputer. Jadi di situlah pentadbir mainkan peranan untuk menyediakan kelengkapan, kemudahan bagi pelajar-pelajar ni untuk mencari maklumat melalui online ataupun offline melalui komputer. Kedua, guru-guru juga membawa anak-anak pelajar ni luar daripada kawasan sekolah, di tempat-tempat yang di mana mereka memerlukan pencarian maklumat ni dari segi interview, menemu ramah ibu bapa, menemu ramah pekerja persekitaran yang ada kena-mengena dengan topik yang harus mereka yang diberikan oleh mereka, ya, oleh guru-guru ni. Dan saya rasa konsep pencarian maklumat ni di luar kawasan sekolah ni amat penting dan amat baik kerana pelajar-pelajar ada sikap keyakinan diri. Mereka boleh mampu, ya, bekerja dalam satu pasukan. Mereka mampu untuk membina soalan-soalan untuk bertanya kepada pihak individu yang perlu mendapatkan maklumat, dan mereka boleh berinteraksi bersama komuniti setempat dalam pencarian maklumat tu, dan akhirnya mereka dengan panduan guru mereka boleh menggunakan maklumat tersebut untuk membuat pelaporan yang harus dibuatkan dalam jangka masa yang telah ditetapkan ikut jadual pelaksanaan PT3 ni. Satu lagi, Puan. Bila kita bercakap tentang PT3, ya, saya. dia adalah sebahagian daripada komponen dalam PBS. Ya, saya. Bila kita sebut berasaskan sekolah ini, adalah kedengaran bahawa terdapat ibu bapa yang kurang yakin
bila kita menyerahkan terutamanya aspek pentaksiran 100% kepada pihak sekolah. Adalah suara-suara nakal yang mengatakan nanti kalau guru tak suka anak saya, dia bagi markah sikit dan sebagainya. Jadi sebagai pentadbir, bagaimana Puan mengawal dan memastikan penjaminan kualiti dalam aspek ini? Okey, kalau mengikut daripada surat siaran, setiap sekolah dia kena ada AJK PBS, di mana salah satu AJK ini adalah jaminan kualiti. Kalau di sekolah kami diterajui oleh JPK 1 bersama dengan ketua bidang. Jadi ketua bidang memainkan peranan untuk memastikan bahawa kesahihan markah ataupun skor yang diberikan oleh guru-guru kepada anak-anak pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Dan unit jaminan kualiti ini juga dia akan memantau dan juga melihat kepada kesahihan markah tersebut secara berkala. Jadi itu salah satu pendekatan kami guna untuk memastikan skor yang diberi adalah valid. Kedua, kita ada juga KPW yang akan datang ke sekolah-sekolah untuk melihat kepada verifikasi perskoran yang diberi. Jadi dan jabatan sendiri akan turun untuk melihat bahawa SOP berlaku mengikut kehendak KPM. Saya rasa kalau semua memainkan peranan, terutama pihak pentadbir, memastikan bahawa AJK jaminan kualiti bergerak mengikut sepatutnya dan juga dengan sokongan padu daripada PPD bagai unit UPP PPD, insya-Allah saya rasa kualiti ni atau kesahihan memberi skor ni insya-Allah terjamin. Dan cikgu mengajar dan cikgu lebih tahu pelajarnya. Saya rasa untuk menjadi seorang guru, memegang profesi keguruan ni perlu ada kepercayaan. Jadi dan komuniti luar perlu percaya pada guru. Kerana pelajar berada dalam kawasan sekolah ni untuk 8 ke 9 jam satu hari. Dan ibu bapa, guru adalah bagaikan ibu bapa kepada anak-anak pelajar. Jadi kalau komuniti tidak percaya pada guru, sama ibaratnya macam tak percaya pada ibu bapa yang telah dilantik oleh komuniti itu untuk menjaga anak-anak sepanjang 8 ke 9 jam di sekolah tu. Okey, Puan. Dulu lembaga yang menyediakan soalan, Ya, lembaga yang menguruskan semuanya. Segalanya. Tapi sekarang ini seolah-olah nampak macam kita serahkan pengurusan itu kepada pihak sekolah. Adakah Puan rasa terbeban dengan cara macam ni? Macam mana? Setakat ni soalan memang dibuat oleh pihak lembaga. Kami hanya memasangnya dan juga memperbanyakkan. Apa jua budaya yang kita nak adakan atau dasar nak adakan, tahun pertama memang ada banyak bunyi-bunyi bising di belakang. Itu memang kebiasaan. Jadi saya rasa untuk tahun kedua, ketiga, insya-Allah bila dah dibudayakan, dia akan menjadi satu kebiasaan. Pada tahun ni saya lihat dari segi konteks guru saya tak ada banyak rungutan. Hanya yang pentingnya kami sentiasa peka di atas segala maklumat-maklumat terkini. Biasanya PPD akan hantar info blast kepada SU, peperiksaan dan juga saya apa yang perlu kami buat ikut SOP dia. Jadi kita sentiasa peka dan saya sentiasa bersama dengan guru-guru saya. Saya bertanya kepada dia sekarang ni apa kita perlu buat, dah maklum kepada anak-anak pelajar, dah maklum pada guru, akur tak dengan SOP yang telah diberikan. Saya rasa kalau pengetua ataupun guru besar cakna, insya-Allah rugutan-rugutan kecil ni akan terhapus pada masa akan datang. Tahun pertama memang biasa ada rugutan sikit. Tahun kedua bila cikgu dah tahu apa yang dah dibuat, pelajar dah tahu apa yang nak dia belajar, komuniti dah tahu apa itu PBS dan PT3, maka dia akan balik kepada kebiasaan. InsyaAllah saya sokong 100% lah PBS dan juga PT3 demi melahirkan
model insan yang bertaraf dunia. Macam saya kata, ianya baik kepada anak pelajarnya. Mereka berfikir di luar kotak, insya-Allah. Ada apa-apa cadangan penambahbaikan yang Puan rasa boleh diutarakan? Okey, dari segi penambahbaikan, saya mohonlah pihak KPM supaya tidak mengadakan banyak sangat perubahan. Terutama dari segi format. Kami hanya tahu formatnya pada sekitar bulan 6. Bulan 10 dah mula peperiksaan. Itu kerisauan yang diutarakan oleh guru-guru saya. Mengatakan bahawa tak sempat nak maklum kepada pelajar-pelajar. Jadi setakat mana yang dia tahu melalui format kertas tersebut dah diberi kepada pelajar. Tapi bila keluar dalam soalan sebenarnya ada bukan katakan ketidaksamaan, tapi mungkin sesuatu yang di luar dugaan guru-guru saya. Jadi tak terlalu banyak, tapi memang ada yang certain perkataan yang belum lagi diajar tapi dah ditanya dalam soalan PT3 yang cikgu saya risau mampu ke tidak pelajar menjawab. Dan dari segi pemberian markah dia kan, skemanya pun jangan terlalu banyak berubah. Saya tahu tahun pertama ni semuanya nak secara ad hoc. Jadi saya minta kalau dapat tahun depan tu dimulakan awal pendedahan ni dan dipanggil semua guru yang terlibat dengan pemeriksaan ataupun pentafsiran PT3 ni diberi pendedahan yang secukupnya dan skema yang lengkap supaya pentafsiran PT3 ni dapat dibuat dengan terbaik mungkin. Kita pun kena jaga kesahihan pemberian skor ini. Tapi alhamdulillah pada tahun ni pengarah pendidikan Pahang turun ke Padang, turun ke SMK Padang Tengku bersama dengan KS UPP untuk melihat pelaksanaan PT3 di peringkat sekolah. Dia masuk ke bilik saya, dilihat peti besi. Dia masuk ke bilik cetak, lihat bagaimana kami menguruskan babahan yang dicetak, dan setakat ini kami mengikut prosedur yang sepatutnya. Jadi saya rasa kalau ramai turun ke Padang, kita akan sentiasa menjaga SOP pesan PT3 ni. Macam saya kata balik tadi, jangan terlalu ada banyak perubahan dari segi format. Dan skema pemahakaran tu perlulah secara terperinci supaya pemberian skor tu valid, bukan untuk sekolah ni tapi untuk seluruh pelajar-pelajar yang akan menduduki PT3 pada tahun depan. Okey Puan, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.